من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, petang yang berbahagia ni, sekali lagi kita bersama untuk melihat satu kisah ketakwaan yang dilakukan oleh para sahabat, khususnya rijal haula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tentu kenal dan sangat kenal dengan nama yang tidak asing lagi, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bagaimana kerasnya beliau sebelum memeluk Islam, masuk Islam dalam keadaan hatinya dilembutkan oleh Al-Quran. Beliau berhijrah secara terbuka. Akhirnya panjang kisah beliau yang luar biasa. Allah Ta'ala bentuk hati rijal-rijal yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalaulah ada nabi setelahku, pasti Umar. Beliau menjadi khalifah 12 tahun setelah Abu Bakar. Ketika beliau menjadi khalifah ini, banyak catatan sejarah yang diambil, dijadikan sebagai ikutan pada hari ini. Salah satu perkara yang akan kita kongsi pada petang ini ialah bagaimana Sayyidina Umar membeli aduan, membeli kekesalan seorang wanita terhadapnya dengan nilai 600 dirham. Ada riwayat mengatakan 25 dinar beliau beli daripada poketnya sendiri, daripada duit poketnya, bukan daripada Baitul Mal. Masya Allah, ini contoh yang luar biasa, contoh ketakwaan yang amat luar biasa, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil daripada kitab Siyar A'lamin Nubala, Manaqib Umar. Banyak lagi kitab-kitab yang menulis bercerita tentang Sayyidina Umar radhiyallahu an. Masya Allah, beliau amat takut kepada Allah. Cerita satu hari beliau sebahagian besar kita sudah tahu kisah ini. Cuma petang ini kita ingin ingatkan semula teladan luar biasa ini patut ada kepada kepimpinan kita, khususnya di negara kita ini yang kita lihat banyak mengabaikan rakyatnya. Bagaimana Sayyidina Umar menunjuk contoh Islam yang terbaik, yang lahir daripada jiwa dan hati nurani yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari pada satu malam yang sejuk, yang sangat gelap, Sayyidina Umar daripada jauh melihat di penghujung Madinah ada api menyala-nyala, dan beliau melihat ada satu kemah di situ. Lalu ketika itu beliau bersama dengan Abdul Rahman bin Auf pergi melihat rakyat-rakyat apa yang berlaku kepada mereka. Sampai sahaja di depan kemah itu, dia mendapati seorang wanita, di sekitarnya ada 3 anak yang sedang menangis. Mereka menangis, mengadu lapar. Umar pun duduk tanya kepada wanita itu,
Mimma tashtakin ya amatallah. Apa yang kamu nak adu? Apa masalah kamu sekarang ni? Perempuan tu terus kata, Allah, Allah fi Umar. Allah, Allah fi Umar. Maksudnya, tahulah kamu nanti di hadapan Allah ya Umar. Hati-hati kamu dengan Allah ya Umar. Umar tanya, wa ma yudri Umar bihalikum. Umar mana nak tahu keadaan kamu? Perempuan tu sebut, ayali amrana wa yaghfal anna. Dia memerintah kami, dia mengurus urusan kami, kemudian dia melupakan kami. Perempuan ini tidak kenal Umar ketika itu. Lalu Sayyidina Umar bangun, segera meninggalkan Abdul Rahman bin Auf di situ, lari ke Baitul Mal. Sampai di Baitul Mal dia minta pintu dibuka, diambil satu gundi tepung, satu plastik tepung bekas, minyak dan madu, lalu diletakkan di dalam satu plastik yang besar, lalu diminta diletakkan di atas bahunya. Penjaga Baitul Mal tu tanya, aku tolong bawa atau nak letak di atas bahu kamu ni? Tak sanggup orang tu nak letak penjaga tu nak letak di atas bahu Sayyidina Umar. Lalu Umar menolak. Umar kata, letak di atas bahu aku. Kamu nak tanggungkah dosa aku di akhirat nanti? Maka diletakkan di atas bahunya. Lalu Sayyidina Umar segera membawa makanan tadi sampai di hadapan wanita tadi. Terus dia sendiri buat roti dengan tangannya, lalu memasak, beri anak-anak tersebut makan. Lalu lepas makan kenyang, Umar kata kepada wanita tadi, esok kamu datanglah di tempat Sayyidina Umar mengagih-agihkan melayan rakyat di pusat komuniti masyarakat di sana. Lalu perempuan ini pun esok pagi pergi. Sampai di sana, dia tengok, itu Ibnu Mas'ud duduk di kanannya, Sayyidina Ali duduk di kirinya, duduk menyebut Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Dalam mereka duduk bercakap tu, ada orang ramai lagi di situ. Tiba-tiba Umar pun nampak wanita tu, wanita pun sedang memandang kepada dia. Umar kata, jangan pergi ke mana-mana, datang ke sini. Dia minta maaf kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin kata, tidak ada masalah, mari. Cuma aku nak tanya kepadamu ya Umar. Umar nak tanya kepada wanita itu, bikam tabi'ini mazlamataki. Berapa kamu nak jual aduan kamu, maslahat kamu, kekesalan kamu terhadap Umar, tidak melihat keperluan kamu itu, kamu nak jual berapa? Tak berani perempuan itu nak menerima. Katanya, afwan ya Umar, ya Amirul Mukminin, aku dah ampunkan, aku dah lupakan ya Rasul, ya Amirul Mukminin. Faqala laha, Umar kata kepada wanita ini, lan tufariqi hadzal makan hatta tabi'ani mazlamataki. Kamu takkan tinggalkan tempat ini sehingga kamu jual aduan kamu. Dalam satu riwayat lagi mengata, uqasimu Umar yaumal qiyamah, di hadapan Allah. Aku akan adu Umar di depan Allah nanti. Jadi Umar minta supaya jualkan aduan itu. Jangan sampai kamu mengadu aku di hari akhirat nanti. Masya Allah. Lalu akhirnya riwayat ini menyebut bahawa Umar membeli daripada wanita itu dengan 600 dirham.
Satu riwayat lagi mengatakan 25 dinar daripada poketnya sendiri. Masya Allah. Dia panggil pula Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud yang berada di sebelahnya, minta Ali bawa kertas, tulis perjanjian, nashhad ala anna hadhil mar'ata qad ba'at mazlamataha. Minta supaya Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud menjadi syahid, menulis di atas kertas itu bahawa perempuan ini telah jual aduannya, masalahnya yang dia nak berdendam dengan Umar di akhirat, di hadapan Allah nanti. Dia minta supaya dijual, akhirnya perempuan dijual, ditulis di atas kertas perjanjian. Dan Umar kata, iza ana mitu fada'uha fi kafani, jika aku mati, letakkan kertas ini, surat ini, perjanjian ini di dalam kafanku, hatta alqallah fatakuna hujjati, sehingga aku bertemu dengan Allah, inilah hujahku terhadap wanita ini. Begitu takut seorang pemimpin kerana ketakwaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ra'iyah sampai ke tahap itu. Kalaulah kita boleh dapat pemimpin yang seperti ini, Masya Allah, amat luar biasa kisah Sayyidina Umar ini. Semoga bermanfaat untuk kita kongsikan pada petang ini, bagaimana kita ingin menanam rasa tanggungjawab yang tinggi, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Sayyidina Umar ini. Sama-sama kita cari jalan, cari penyelesaian bagaimana nak membina hati ketakwaan seperti Umar radhiyallahu an. Semoga Umar dan para sahabat diampunkan dosa mereka, ditempatkan bersama salihin. Beliau sendiri ketika wafat pun mati syahid, dipanggil syahidul mimbar kerana ditikam ketika beliau solat. Sehingga bertemu lagi di siri yang seterusnya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.